Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Rashidi, macam mana suara? Jelas tak? Abang Faiz? Sebelum kita mula, tak maaf malam ni lewat sikit. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه ثوابه. Alhamdulillah. Yang lain macam mana ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih Tuan Haji. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام إلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأرواح مشايخنا ووالدينا ومشايخهم ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا للمصنف في هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وأصوله ومن ينتسب إليه أجمعين وخصوصا لهذه النية ولكل نية الخير والسلامة في الدين والدنيا والآخرة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Rahmat. Terima kasih kepada semua yang bagi maklum balas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa daharat dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا إلى آخره فهو رد. ومعنى رد مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث الثالث إلى آخره والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, syukur kita ke hadratillah kerana dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi bersama-sama. Alhamdulillah, malam ni tak hujan. Minggu lepas ketika hujan tu kita berhenti pada hadis yang kedua tu. Kalau kitab yang terjemahan versi Rumi yang terbitan yang baru, yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah, pada muka surat 22 tu. Mana kita dah masuk bab yang kedua daripada 5 bab ya.
Bab yang kedua daripada 5 bab. Di mana dalam bab yang kedua ni, Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa li jamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Setelah melewati bab yang pertama pada membicarakan tentang ikhlas dan kepentingan kita menghadirkan niat pada seluruh amalan, khususnya amalan ketaatan dan umum terhadap amalan-amalan keduniaan. Jadi pastikan kita sentiasa memperbetulkan, memperelokkan niat kita. Contoh macam malam ni kita berkuliah, yang penyampai elokkan niat menyampai, yang mendengar, yang mengikuti elokkan niat mendengar mengikuti. Elokkan tu, nak kata elok tu macam mana nak dinamakan elok? Elok tu kita mestilah niatnya kerana Allah Ta'ala. Tu nombor 1 tu, kerana Allah Ta'ala. Kerana menjunjung perintah Allah SWT. Dan yang kedua, nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini asas ikhlas pada segala amal ketaatan. Maka ikhlas tu wajib ke atas kita semua orang Islam pada seluruh amal ketaatan kita, dan Allah SWT tidak menerima amalan melainkan yang ikhlas. Amalan yang riak, maka ditolak oleh Allah SWT dan melintangkan diri kita kepada dosa dan juga kemurkaan dan azab seksa yang bersangatan pedih. Na'udzubillah. Jadi menjadi kewajipanlah pada kita meniatkan niat-niat yang khair, niat-niat yang baik kerana Allah SWT, dan juga kerana nak menghampirkan diri kepada Allah SWT, nak mendekatkan diri, melakukan amal taat, pelihara diri daripada maksiat, nak dikasihi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diredai oleh Allah, nak diterima amalan kita oleh Allah, nak Allah Ta'ala bagi ganjaran di hari kemudian. Itu semua masuk dalam jumlah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlaskan amalan daripada riak, dan ikhlaskan akidah kita daripada syirik dan kemunafikan. Baik. Jadi setelah berlalu bab yang pertama tu, kerana sangat penting, didahulukanlah bab yang pertama tersebut. Kemudiannya masuk dalam bab yang kedua ni, Imam Nawawi nak menyatakan tentang hadis-hadis yang merupakan asas agama Islam, yang bukan sahaja maknanya selain daripada hadis yang telah nyata dalam bab yang pertama tu, hadis innamal a'malu binniyat, anjuran kita memperbetulkan amal, memperelokkan niat pada segala amalan kita. Yang itu tu ada lagi hadis-hadis yang merupakan asas agama Islam, asas agama Islam. Jadi sebagai dan berlaku perselisihan di kalangan ulama pada menentukan bilangan. Berapa banyak hadis yang merupakan asas-asas, qawaid ataupun kaedah, tiang-tiang agama Islam. Jadi seperti mana Imam Nawawi ambil daripada catatan ataupun ambil daripada karangan Imam Ibn Salah rahimahullah, ada 26 hadis dan beliau tambah lagi 3 hadis. Itu kalau dalam kitab-kitab yang lain ataupun ulama yang lain ada yang sampai 40 hadis. Yang mana hadis ni, kesemua ni yang akan datang ni, depan ni, Imam Nawawi nyatakan yang tak dapat tidak kita ni sebagai orang yang beragama Islam, kita orang yang beriman, kita mengetahui hadis ni sebagai pedoman kepada diri kita dalam segala segenap aspek keagamaan, segenap aspek agama, mahu daripada zahiriahnya maupun batiniahnya. Maknanya daripada segi zahir, lahiriah, luaran, amalan-amalan luaran, begitu juga yang merupakan amalan-amalan dalaman, yang mana semuanya tak dapat semuanya terkandung dalam hadis-hadis yang datang dalam bab yang kedua ni. Imam Nawawi nyatakan dalam bab yang kedua ni. Jadi semuanya insya-Allah ada 29 hadis.
Namun dalam kitab Bustanul Arifin ini, tidaklah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menghuraikan hadis-hadis tersebut dengan huraian yang terperinci, yang panjang. Masya Allah, tabarakallah, kalau tuan-tuan biasa mempelajari ilmu hadis, biasa mempelajari kitab Sahih Bukhari, Muslim, syarahnya, Sunan Sittah dan seumpamanya, tuan-tuan akan mendapati bahawa hadis-hadis yang akan dinyatakan depan ni semuanya mempunyai perbicaraan yang panjang lebar. Yang panjang lebar. Yang hadis yang walaupun direngkas tetapi pengertiannya panjang. Dan banyak hukum hakam agama Islam yang terbina di atas hadis-hadis yang akan datang ini. Jadi kita telah lalu tu 2 hadis. Hadis yang kedua tu tak adalah kita perincikan sangat. Kerana pada tu hujan lebat, ya. Malam ni alhamdulillah, tapi kita ditemani bunyi cengkerik lah, minta maaf lah. Jadi yang hadis yang kedua, setelah daripada hadis yang pertama tu maknanya juga yang telah dinyatakan dalam bab yang pertama, iaitu tentang niat ikhlas. Pasal kalau dalam yang matan bahasa Arabnya, Imam An-Nawawi sebut ringkas ya, ahaduha hadisun innamal a'malu binniyat. Kemudiannya dia tak nyatakan sampai habis, tapi dalam kitab terjemahan ni, ini inisiatif tuan penterjemah lah, dinyatakan sampai habis hadis pertama tu kan. Walaupun telah kita bicarakan. Kemudian hadis yang kedua tu tentang tajuk tu, inisiatif tuan penterjemah juga, pada menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. Jadi daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama. Jadi bid'ah ni satu perbicaraan yang panjang lebar lah. Yang panjang lebar. Kita tidak bercadang untuk berpanjang padanya. Tapi apa perkara yang kita perlu tahu, apa dia pengertian bid'ah ni. Pengertian bid'ah kalau daripada sudut bahasa tu, apa makna dia. Daripada sudut istilah, makna apa. Jadi yang itu tu membantu kita untuk memahami bid'ah lah. Dan supaya kita tidak tersalah faham, yang membawa kepada susunan ataupun tindakan yang tersalah juga pada kita menghukum. Jadi istilah ataupun kata bid'ah ni, hari ini bila disebut, diungkapkan, ada pelbagai konotasi. Jadi dia kembali kepada kefahaman, kefahaman kita lah. Jadi secara ringkasnya, tentang kalau nak catat, bid'ah ini seperti mana dalam kitab Mufradat Al-Quran, Imam Ar-Raghib dan Al-Asfahani ada menyebut al-ibda' bermakna insya'u san'atin bilahtizain waqtida'in. Maknanya bid'ah ni daripada satu sudut, maknanya bid'ah itu maknanya mewujudkan satu ciptaan, ataupun mengadakan suatu ciptaan tanpa peniruan dan ikutan. Mereka ciptalah sesuatu tanpa ada contoh yang terdahulu. Tanpa ada contoh yang terdahulu, ataupun tanpa meniru ataupun mengikut yang sebelum. Itu antara pengertiannya. Makna bid'ah ni dengan makna sesuatu yang baru diada-adakan, tanpa ada ataupun tanpa ada ikutan ataupun contoh yang sebelumnya. Namun daripada sudut syariat, maka berselisih pendapat ulama menyatakan tentang definisi bid'ah yang dikehendaki. Jadi pada hadis ini dan beberapa hadis yang seumpamanya, ada menyatakan tentang apa makna bid'ah di sisi syariat, ataupun bid'ah yang difahami pada hadis tersebut dan hadis-hadis yang lain. Jadi bid'ah dengan makna apa? Tuan-tuan boleh catat, iaitu sebentar ya.
Jadi bid'ah dari sudut bahasa tadi bererti setiap perkara yang dilakukan tanpa dipedomani kepada contoh yang sebelumnya. Itu daripada sudut bahasa. Kalau bid'ah daripada sudut syariat pula, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yakni perkara baharu yang diadakan tetapi tidak mempunyai asal usulnya dalam syariat yang menjadi dalil ke atasnya. Perkara baru yang diada-adakan tetapi tidak mempunyai asal usul ataupun asas sandarannya di dalam syariat daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjadi dalil ke atasnya, ke atas perkara tersebut. Kemudiannya itu tu umum lagi tu. Kemudiannya diperincikan dengan hukum. Apabila dikategorikan bid'ah tersebut, jumhur ulama mengkategorikan bid'ah ni terbagi kepada dua, seperti mana dinyatakan oleh Imam Ibn Al-Asir dalam kitab dia An-Nihayah. Bid'ah ada dua, iaitu bid'ah hidayah dan bid'ah dalalah. Bid'ah petunjuk dan bid'ah kesesatan. Bid'ah yang hasanah, yang baik, dan juga bid'ah yang sayyi'ah, yang keji. Kemudiannya perincikan bid'ah yang kita kena tahu, perincian bid'ah tu iaitulah hukum bid'ah. Maka terbahagi dia kepada 5 hukum. 5 hukum syarak. Jadi ada bid'ah yang hukum dia wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang haram dan makruh. Jadi pada bicara bid'ah yang haram ni lah yang merupakan pengertian yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW pada hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis yang kedua ni. Jadi bid'ah yang wajib ni, antara contoh dia mudah-mudah, bid'ah yang wajib ni contohnya seperti menyusun dalil-dalil ulama kalam, golongan mutakallimin, menyusun dalil akli, dalil naqli, dalam usaha dia tu nak berhujah, nak menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh golongan yang sesat, golongan mulhid yang mengingkarkan ketuhanan, golongan ahli bid'ah dan golongan yang seumpama mereka. Dan mereka bertujuan untuk nak mengisbatkan, nak menetapkan, nak mempertahankan akidah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi mereka menyusun satu metodologi ataupun satu cara dengan menggunakan perbicaraan ilmu akli, ilmu yang bersangkutan dengan maknanya ilmu kalam tersebut, iaitu pada perbicaraan tentang asas-asas hukum akal, hukum syarak, kemudiannya sumber-sumber asas-asas ilmu kalam tu yang 4 tu. Jadi yang itu tu kemudiannya dengan menyusun dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal, kemudiannya berdepan dengan golongan yang sesat, golongan yang batil daripada sudut akidah. Maka itu antara contoh bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunat ni seperti contohnya mengarang kitab-kitab, buat membina sekolah, kem-kem tentera dan selainnya. Itu antara contoh bid'ah yang sunat. Ini contoh ini saya ambil ni seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Sayyid Al-Hafiz Abdul Fadl Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau tentang berkenaan dengan yang menjelaskan tentang bid'ah. Jadi ini antara ringkasnya. Kemudiannya bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus ni contoh dia seperti kita menikmati pelbagai jenis makanan serta lainnya, bersedap-sedap, berlazat-lazat. Maknanya apa? Yang ni Nabi tak lakukan. Maknanya kita menyalahi sunnah baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW dalam bab makanan ni hanya mengambil qadar hajat, qadar darurah, qadar hajah baginda Nabi, bukan atas talazus, tanaum, bersedap-sedap, bernikmat-nikmat. Bahkan
kita dapati kalau melalui sirah baginda Nabi SAW, banyak daripada kehidupan baginda Nabi yang berlapar. Maka bersedap-sedap dengan pelbagai jenis makanan, minuman, dan seumpamanya. Yang itu tu masuk dalam jumlah bid'ah juga. Namun bid'ah yang harus. Yang terakhir bid'ah haram dan makruh. Bid'ah haram dan makruh ni jelaslah. Ini berdasarkan hadis yang depan nanti akan jumpa, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang perkara-perkara yang haram, itu jelas, perkara-perkara yang halal itu jelas. Begitu juga dengan sumber-sumber yang lain, maka jelaslah kepada kita perkara-perkara yang haram dan makruh ini maknanya banyak sebenarnya bid'ah-bid'ah yang haram. Yang ada bid'ah ni pula kemudiannya dia tak lari. Boleh berlaku perkara bid'ah ni pada akidah, boleh berlaku dalam bab ibadah, dan juga boleh berlaku dalam perbicaraan akhlak. Jadi itulah secara ringkas yang dapat saya bawa. Tak bercadang lah saya nak berpanjang, kerana Imam Nawawi sendiri pun bawa datang secara ringkas saja. Namun tuan-tuan boleh catat dekat situ yang dimaksudkan pada kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Imam An-Nawawi ini, daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini akan sesuatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, yang bukan daripadanya. Daripada maknanya daripada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang bukan daripada urusan kami. Urusan kami ni, urusan agama kami itu kan, tuan penterjemah-terjemah tu kan. Itu terjemah serta ada tafsir lah. Urusan kami makna apa? Urusan agama kami. Urusan agama kita maklum lah. Agama ni yang terbina di atas akidah, ibadah, akhlak. Itulah kombinasi agama. Jadi apa-apa yang mengada-adakan, yang melakukan sesuatu yang itu tu tidak ada asasnya daripada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan dia tu perkara bid'ah. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak. Fahuwa raddun, maknanya dengan makna apa? Bawah tu ada tuan pengarang nyatakan, iaitu tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Agama tolak, tak terima perkara bid'ah. Hadis ini ialah hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih maknanya disepakati ke atasnya. Itulah hadis yang telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Ia telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada satu riwayat lain bagi Imam Muslim, lafaznya begini: man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya sesiapa yang melakukan sesuatu amalan, ini khusus, tadi tu umum. Man ahdasa fi amrina, siapa-siapa yang buat mengada-adakan sesuatu perkara, sesuatu perkara tu umum. Yang ini ni merujuk kepada perbuatan. Man amila amalan, siapa-siapa yang melakukan sesuatu amalan, siapa-siapa beramal melakukan sesuatu amalan yang tidak ada atasnya dasar dalam agama ini yakni agama Islam lah, maka ia ditolak oleh Allah, ditolak oleh Rasulullah SAW, ditolak oleh agama Islam. Kata Imam Nawawi, dan makna rad ialah mardud, iaitu ditolak. Jadi yang tuan-tuan boleh catat situ, kat situ, buat catatan yang penting, yang dimaksudkan bid'ah yang ditolak pada hadis ini dan hadis yang seumpamanya ialah bid'ah yang ditegah oleh Allah SWT, bid'ah yang haram. Yang haram, ya. Adapun bid'ah yang hasanah, ataupun dengan kata lain bid'ah yang merupakan suatu dosa, yang dalam hadis yang baginda Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah tu kan, ada petikannya tu kan. Setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan, dan tiap-tiap kesesatan itu dalam neraka. Itu merupakan ancaman yang memberi isyarat bahawa perbuatan tersebut itu dosa. Jadi yang dimaksudkan perkara bid'ah tersebut
Yang mana hadis itu umum telah dikhususkan oleh hadis ini. Hadis ini merupakan asas yang penting lah. Mengkhususkan apa yang dimaksudkan perkara bid'ah yang merupakan kesesatan, yang berkesudahan dengan dosa dan azab sengsara neraka tu adalah bid'ah yang haram, ataupun bid'ah dalalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang keji, yang jahat. Jadi di situ tu banyak sebenarnya tuan-tuan. Kalau nak halusi lagi, apa dia perkara bid'ah yang ditegah oleh Allah SWT, banyaklah. Banyak. Antara yang melibatkan akidah, melibatkan ibadah, melibatkan akhlak. Habis. Dan setakat tu kot. Untuk hadis yang kedua lah. Kemudiannya kita sambung hadis yang ketiga. Qal musannif rahimahullah ta'ala. Jadi pada bab ini, kalau kita tengok dalam kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi memang secara umum menyatakan hadis tanpa mendatangkan huraian secara terperinci. Beliau nak nyatakan ini hadis ni tak dapat tidak kita kena tahu di pedoman hidup kita. Nanti bila masuk insya-Allah bab yang ketiga, beliau akan datangkan pula aqwal, kata-kata para ulama yang kembali membicarakan tentang keikhlasan dan kebenaran, kejujuran pada niat tersebut. Itu dalam bab yang ketiga nanti. Jadi inilah dia yang dimaksudkan sebagai bustan, kebun, yang mana buah yang kita nak tuai ni lah dah. Kata-kata daripada baginda Nabi SAW, begitu juga dengan kata-kata para ulama, insya-Allah depan. Kemudian hadis yang ketiga ni, baginda Nabi SAW menyatakan tentang perkara yang halal itu nyata, dan yang haram juga nyata, dan juga peranan hati. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi, ala wa inna likulli malikin hima wa ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Dan antara keduanya, antara kedua-duanya, iaitu antara perkara yang haram, perkara yang halal dan haram, ada perkara-perkara yang syubhat, yakni yang kesamaran hukumnya. Dan siapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, maka sebenarnya ia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya nanti. Baik, kembali. Jadi, kata tuan pengarang pada hadis yang ketiga ni pula daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya, kata baginda Nabi, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, nyata. Jelas nyata ni seperti mana di dalam Al-Quran. Boleh catat di situ. Jelas nyata. Seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Catat. Itu makna jelas nyata tu. Yang haram, yang halal, jelas nyata. Semua tu ada definisi dia. Apa dia? Antara mudah-mudah kita faham perkara yang haram ni, itulah perkara-perkara yang datang nas, dalil, syarak, Al-Quran, hadis pada mengharamkannya. Begitu juga perkara yang halal, iaitu perkara-perkara yang datang nas, dalil, Al-Quran, hadis pada menghalalkannya, ataupun ketiadaan nas yang mengharamkannya. Jadi kalau nak diperincikan panjang lebar seperti mana yang diperbicarakan oleh para fuqaha dalam perbicaraan al-halal wal haram, bahkan banyak kitab-kitab yang dikarang
untuk membicarakan tentang al-halal wal haram. Dan banyak kitab-kitab yang diberi nama kitab al-halal wal haram. Jadi itulah maknanya jelasnya, makna tidak ada lagi sama-sama pada hukumnya. Kita pasti dah perkara-perkara tersebut adalah haram. Seperti apa? Seperti kalau yang bersangkut paut dengan akidah ni, syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga antaranya lagi kita daripada sudut haram itu ada yang daripada sudut perbuatan ataupun meninggalkan suruhan. Jadi umumlah tu, panjang lebar perbicaraan dia tu. Jadi jelas nyata tak ada kesamaran hukum dia tu. Itu perkara tu haram. Seperti kita tu meninggalkan solat fardu 5 waktu haram. Seperti kita tu tidak berpuasa bulan Ramadan tu haram, berdosa kita. Seperti juga kita tu melakukan perkara-perkara yang jelas haram, atau mengambil perkara-perkara yang jelas haram seperti mencuri, makan rasuah, riba, menipu dan seumpamanya. Jadi yang itu tu nyata. Begitu juga perkara-perkara yang halal pun nyata juga. Nyata tu tuan-tuan boleh catat, yakni nyata dengan dalil lah. Nyata dengan dalil daripada kitab Allah, daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Namun di antara kedua tu, antara halal dan haram tu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma, kata baginda Nabi. Dan di antara kedua-dua tu, di antara keduanya, iaitu di antara halal dan haram itu, mustabihat, ada beberapa perkara yang kesamaran. Kesamaran ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ini perkara duk tengah-tengah tu, perkara yang sama-sama hukumnya, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia tu, tuan-tuan boleh catat kat situ. Dimaksudkan kebanyakan manusia ni manusia awam selain daripada ulama' dan ahlul ilmi lah. Adapun para ulama' dan ahlul ilmi mengetahui. Itu baginda Nabi SAW kata dekat situ, tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan manusia. Tengok tu, sesiapa antara keduanya itu ada perkara-perkara syubhat yang tersama. Ada tercicir pada terjemahan ni, tuan-tuan tambah muka surat 24 tu, tercicir tu. Tengok balik terjemah tu. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan perkara yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat, yang tersama. Syubhat tu tuan-tuan boleh catat situ, iaitu perkara yang kesamaran hukumnya. Hukum halal haram dia tu sama-sama di sisi kita, di sisi kebanyakan manusia. Apa yang tertinggal tadi tu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tu terjemahan tu. Maknanya perkara yang sama-sama tu, tuan-tuan sambung lagi. Yang sambung catatan pada kata syubhat yang tersama tu, selepas pada tu tuan-tuan sambung. Yang tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan manusia. Tak ada pada terjemahannya. Barangkali tercicir kot pada cetakan. Tapi kalau matan ada tu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas tu. Tengok. Tambah. Yang mana perkara yang sama-sama ni tidak diketahui akannya oleh kebanyakan manusia. Dapat catat? Kemudiannya tuan-tuan catat situ, yang dimaksudkan kebanyakan manusia tu, iaitulah selain ulama' dan ahlul ilmi. Selain ulama' dan ahlul ilmi. Adapun ulama', ahlul ilmi, mereka mengetahui tentang perkara-perkara syubhat ni. Faham? Dapat ya? Adapun ulama' dan ahlul ilmi, mereka mengetahui tentang perkara-perkara syubhat ni, sama-samar ni. Jadi kat situ tu bukan dah baginda Nabi SAW menafikan pengetahuan tu daripada semua orang. Tak. Maknanya ada yang tahu, tapi kebanyakan tak tahu. Jadi itu sebab peri pentingnya kita menuntut ilmu.
Kemudiannya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Baru sambung dengan, dan sesiapa maka barang siapa, maka sesiapa yang memelihara diri dia. Melihara ni jagalah. Maknanya memelihara ni menjaga diri, menahan diri daripada perkara-perkara yang syubhat tu, perkara yang sama-sama hukum dia. Maka sebenarnya ia barang siapa tadi tu telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Membersihkan, makna faqadis tabra'a. Dengan catatan lain pada kata membersihkan tu, makna dia telah melepaskan, menuntut kelepasan bagi agamanya. Menuntut kelepasan bagi agama ni makna apa? Dia nak itulah tuan penterjemah dengan makna membersihkan. Membersihkan diri dia, membersihkan agama pada diri dia, dan juga bagi kehormatan diri. Memelihara dirinya barang siapa, dan maka barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, yang kesamaran tu, sama-sama tu, maka sebenarnya ia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Faham? Dan sesiapa, maruah ni, mana apa maruah? Maruah ni salah satu perkataan bahasa yang kita import daripada bahasa Arab, al-muru'ah. Al-muruah, dengan makna apa? Harga diri. Harga diri. Jadi dia maknanya dapat pada kata baginda Nabi SAW ini ada isyarat, petunjuk kepada bahawa hukum secara umumnya, hukum pelihara diri ataupun meninggalkan perkara syubhat, hukum dia secara umumnya hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Hukum sunat. Jadi ada perkara memelihara diri kita daripada perkara yang haram, itu hukum dia wajib. Wajib. Adapun pelihara diri daripada perkara yang sunat, perkara yang syubhat ni, itu dia hukum dia sunat. Sunat. Ataupun dia panggil hukumul wara', tarkus syubhat. Hukum wara', pelihara diri, iaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Al-akhzu bil halali yaqinan, hanya ambil yang halal, yang dia yakin halal saja. Jadi itu pun luas perbicaraan dia, tuan-tuan. Kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali, perbicaraan perkara syubhat ni dibagikan pula kepada beberapa maratib lagi, beberapa kategori. Jadi secara umum kita, bila kita terfikir tentang halal haram syubhat ni, kita terfikir tentang perkara yang kita ambil betul, daripada pengambilan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kenderaan dan seumpamanya. Namun dia bukan terbatas takat yang itu saja, tuan-tuan, bila bicara tentang halal haram syubhat ni, dia banyak skop perbicaraan dia. Halal, yang haram, yang syubhat. Jadi ini garis panduan Nabi bagi. Maka jaga diri kita daripada perkara yang haram, dan pelihara diri kita daripada perkara-perkara yang syubhat untuk kebersihan agama dan harga diri kita. Harga diri kita, maruah kita tu makna harga diri kita lah, di sisi Allah dan di sisi masyarakat. Jadi kata baginda Nabi, dan sesiapa yang terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat, maka pasti ia akan jatuh pada suatu hari nanti pada perkara-perkara yang haram. Baik. Sesiapa famani taqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara-perkara syubhat ni, dengan mana apa terjatuh tu? Tuan-tuan catat, sama ada mengambil ataupun melakukan perkara-perkara yang syubhat. Mengambil ataupun melakukan perkara-perkara yang syubhat. Mana kita ni dalam bab
makan minum pakaian, makan minum pakai tempat tinggal dan seumpamanya. Banyak sangat kita ambil perkara-perkara yang kita sendiri tak pasti halal ke haram, syubhat lah. Jadi bandingannya tak ubahlah seperti halnya seorang pengembala yang mengembala binatang. Pengembala ni seperti penggembala kambing kan, atau penggembala lembu. Penggembala binatang yang menggembala binatang ternakan berdekatan dengan kawasan larangan. Kawasan larangan. Berdekatan ataupun sekeliling. Jadi kata baginda Nabi SAW, man ra'a haulal hima, siapa-siapa yang bawa binatang ternakan dia tu, gembalaan dia tu, makan di keliling kawasan larangan. Kawasan larangan ni kawasan apa? Kawasan larangan ni kawasan rumput orang lah. Kita tu bawa kambing kita, contoh misalnya lembu kita pergi makan di padang ragut. Ada padang ragut umum, ataupun tempat-tempat makan rumput tepi jalan tu kan, tak ada siapa duk punya tu kan, kerajaan punya tu umum, ataupun yang kerajaan siapkan khas satu padang ragut. Situ boleh bawa siapa-siapa saja ada ternakan makan rumput dekat padang ragut tersebut. Tapi kita ni bawa pergi padang ragut dekat pula dengan padang ragut orang punya, ada tuan punya dia. Yang mana kalau kita nak, kenalah minta izin dulu. Kalau tak, main bedal saja, haram hukumnya. Jadi sekarang ni kita tak makan padang ragut orang tu, tapi dekat keliling kelalang dia tu. Man hala haulal hima, tu kata baginda Nabi SAW, tengok pada hadis tu kan, lafaz dia tu. Karra'i yar'a haulal hima tu. Seperti bandingannya tak ubah. Ini baginda Nabi nak mendekatkan kefahaman kepada kita. Kita faham, kalau kita ni dalam hidup kita terlalu banyak kita mengambil perkara-perkara yang syubhat, yang kita sendiri tak tahu halal haram dia tu, maka kebarangkalian yang tinggilah kita tu terjatuh, terambil perkara-perkara yang haram. Itu nak bagi tahunya. Contoh dia tu, bandingan dia tak ubahlah kita seperti kita bawa binatang ternakan kita pergi makan keliling kawasan larangan, keliling kawasan rumput orang. Tak mustahil dia tu termakan rumput orang. Faham? Jadi terjatuhlah juga dalam perkara-perkara yang tertegah. Kemudiannya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Lanjut daripada tu baginda Nabi pun bagi peringatan. Perhatian, ala, tanbih, bagi peringatan tu. So minta kita memberi perhatian. Baginda Nabi kata, wa inna, sesungguhnya, dan sesungguhnya, inna mula baginda Nabi tanbih, kejutkan kita, bagi kita supaya kita jaga, kita sadar, kita fokuskan apa yang baginda Nabi nak cakap selepas tu. Kemudian baginda Nabi datangkan pula dengan lafaz taukid, inna wa anna lit-taukid. Baginda Nabi sungguh, menyungguhkan kenyataan, sesungguhnya likulli malikin, bagi tiap-tiap raja itu, hima, ada larangan dia, ada kawasan larangan. Tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Jadi kalaulah kita lihat atas dunia ni kan, raja-raja mana, sultan-sultan, ada kawasan larangan. Boleh kita nak masuk sembarangan? Tak boleh. Security pun kita tak lepas. Kita masuk menceroboh, siaplah kita tuan-tuan. Tindakan lah, kenalah tindakan kita kan. Ada sebagian tempat kan, ada tu dekat pagar-pagar dia gantung kawasan larangan, gambar orang tembak tu kan. Ni kawasan larangan, masuk kena tembak. Na'udzubillah. Jadi tu raja. Apatah lagi raja sekalian, raja Allah Subhanahu Wa Taala, aula laka fa aula. Allah Subhanahu Wa Taala ada tegahan-tegahan Allah atas dunia ni kepada kita. Itu baginda Nabi bagi tahu tu, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah Ta'ala tu, yang dimaksudkan oleh baginda Nabi tu apa dia? Maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkannya.
Perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Habis. Kemudian Nabi bagi perhatian pula, sesungguhnya di dalam jasad itu ada sepotong daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah badan seluruhnya. Perhatian tu tuan-tuan catat, ketahuilah, sepotong daging itu yang dimasukkan baginda Nabi ialah hati. Jadi akhir pada hadis ini, hadis yang ketiga ini, baginda Nabi SAW menyatakan tentang hati. Jadi hati di sini, kalau daripada sudut bahasa al-qalbu, ada beberapa pengertian. Al-qalbu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, al-qalbu ada dengan makna hati, ada dengan makna jantung. Jadi al-qalbu secara umum dia ada qalbul jasmani, ada satu lagi qalbur ruhani. Qalbul jasmani ni, dia bentuk dia tu macamlah jantung pisang tu, kan? Qalbul jasmani iaitu jantung yang berjisim. Dia kategori jisim. Jisim lah. Apa dia? Dia organ dalaman tubuh badan kita ni. Yang dia bentuk dia macam jantung pisang. Kalau bahasa Arab dia sebut bentuk dia tu seperti buah pohon sonaubari. Tahu? Buah pohon sonaubar. Sonaubar tu pokok apa? Kalau saya tak silap lah, kalau silap betul kan? Pokok sonaubar ni ialah pokok pine. Pokok pine. Tuan-tuan tahu pokok pine Tuan-tuan pernah tengok tak gambar buah pine? Tuan-tuan cuba tengok gambar buah pine. Google buah pine. Tengok macam mana. Macam mana pine fruit. Macam mana rupa dia. Macamlah itulah bentuk lebih kurang jantung kita. Lebih kurang juga dengan jantung binatang. Kalau tuan-tuan biasa buka belah perut lembu, kerbau, kambing, ayam, itik pun sama, lebih kurang macam itulah tu. Jantung tu, yang mana jantung tu pada yang al-hayawan, pada hidupan manusia maupun binatang, dia adalah merupakan antara organ yang terpenting dalam tubuh badan kita. Dia merupakan seketul daging yang ada di dalamnya rongga-rongga, dan ada injap, ada saluran. Kalau daripada segi perubatan tu ada lagi detail lagi, dia ada 4 bahagian, dan dia ada keluar darah masuk, dan dia kerja dia tu mengepam darah, proses darah, mengepam darah seluruh tubuh badan. Dan dia, kalau dia eloklah seluruh tubuh badan kita. Kalau dia bermasalah, tersumbat, berlubang, bocor dan seumpamanya, maka sakitlah kita, bahkan boleh membawa kepada kematian. Itu qalbul jasmani. Satu lagi qalbun tu qalbur ruhani, yang orang kita sebut hati. Hati sanubari, kan? Hari ni tuan-tuan, kalau tak tahu, tahulah, ketahuilah mana datangnya perkataan hati sanubari. Orang Melayu selalu sebut hati sanubari. Hati sanubari. Hati sanubari tu, daripada sanubari tu, kalau saya tak silap lah, iaitulah daripada pokok sonaubar tu lah. Pokok sonaubar tu. Sonaubar pokok pine tu lah, buah dia tu. Makna hati tu yang dimaksudkan hati sanubari ni, kalau nak ikutkan, bukan jantung. Yang tu merujuk bukannya hati rohani. Itu merujuk kepada jantung. Sonaubar tu, dia bentuk dia tu kan. Dia ambil persamaan bentuk luaran dia tu. Sama nak macam jantung pisang pun kan. Bentuk daun siri. Jadi dia duduk dalam dada kita sebelah kiri tu. Yang tadi tu. Ada pun yang dimaksudkan lagi satu, iaitu al-qalbu, yang orang kita sebut hati. Hati nurani. Hati sanubari, hati nurani. Jangan salah guna. Hati sanubari dia boleh pada jantung tu. Hati nurani. Nurani itu maknanya yang dibangsakan kepada nur, ataupun hati ruhani yang kategori ruh.
Yang ini, kalau yang tadi, qalbu tu bedah dada kita jumpa, nampak. Ada pun yang ini, satu lagi ni, kalau bedah tak ada. Kita bedah kita tak nampak. Dia masuk dalam jumlah alam malakut. Dialah yang yang merupakan makhluk yang seni yang Allah Ta'ala jadikan merupakan hakikat diri kita. Nama ada pada perbicaraan roh, hati, nafsu, akal. Dia bicara diri kita ni yang batin. Diri kita yang zahir ni kita boleh dapat tengok lah, dapat kita kecap dengan panca indera. Adapun diri yang batin ni, yang ada dengan kita, yang dengannya kita hidup, yang dengannya kita berfikir, yang dengannya kita buat keputusan, yang dengannya kita tu salah ke betul ke, dengannya kita dihadapkan, disuruh, ditegah daripada sesuatu. Yang itu tu merujuk kepada ar-ruh, yang mana Allah Ta'ala tegah kita awal apabila ditanya kepada baginda Nabi SAW, yas'alunaka 'anir ruh, selagi mereka akan bertanya akan dikau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Jadi kita tak ada disuruh Allah Ta'ala untuk tahu macam mana rupa dia, macam mana rupa ruh tu ya. Walaupun ulama ada perbahasan bagaimana rupa ruh tu. Ruh ni maknanya dipanggil jismul latif. Jismul latif. Jasad kita jismul kasif. Ruh jismul latif. Dia adalah kategori jisim yang seni. Adapun jasad kita jismul kasif. Jadi ada dalam diri kita, mana hati yang dikatakan hati, yang manalah itulah yang dihadapkan suruhan dan tegahan, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebagian ulama menyatakan rumah dia tu dalam tubuh badan kita tu diamnya dalam jantung tu lah, tapi tak nampak. Tu rumah dia. Itu unik dia tu, jantung kita ni tuan-tuan, yang dalam dada ni. Itulah dia tu, kalau dia elok, yang sehat tubuh badan kita. Hati dia pula, mana yang batinnya pula, jantung yang batin tu, kalau elok tu tuan-tuan catat situ. Ni. Ini yang pada kata baginda Nabi, yang baginda Nabi nak fokus, yang baginda Nabi ertikan pada kata perhatian. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada sepotong daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah badan seluruhnya. Perhatian, sepotong daging itu ialah hati. Tuan-tuan catat tambahan, catatan, nota catatan ringkas, iaitu hati nurani, jikalau dia baik. Baik tu dengan apa? Dengan keimanan. Keimanan dan juga dengan sifat-sifat kepujian, sifat-sifat mahmudah. Bila hati tu, kalau dia baik dengan keimanan, keyakinan dalam hati dia tu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala nahai, kemudiannya dengan dia tu bersifat dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang redha, orang yang mahabbah, orang yang tawakal, maka eloklah seluruh anggota yang lain dengan amal ketaatan yang zahir. Kalau hati tu elok, mata kita, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan kita menjadi elok juga, iaitu dengan melakukan pelbagai amal taat yang zahir. Namun seandainya kalau ia rosak, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rosak tu dengan apa? Tuan-tuan catat, rosak tu dengan sebab antaranya kekufuran, kemunafikan, dan juga pelbagai sifat kecelaan, sifat mazmumah. Antara sifat-sifat mazmumah tu kan, sangat haloba terhadap
makanan, minuman, sangat haloba terhadap berkata-kata. Ini sifat-sifat mazmumah, sifat dalaman, ya. Benci, marah tak kena pada tempatnya, ya, hasad, dengki, iri hati, kasihkan kepada harta, kasihkan pangkat, kasihkan dunia, ujub, takabur, riak, sum'ah, yang itu tu karahiyatul maut, dan seumpamanya itu. Maka bila hati itu jadi rosak sebab kufur, rosak sebab kemunafikan, rosak sebab sifat mazmumah, maka jadi binasa, rosaklah seluruh anggota. Makna apa? Dengan melakukan maksiat yang zahir. Itu sebab kalau kita nak kita nak cek, kita ni kalau mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kaki kita banyak buat perkara yang haram, maknanya hati kita tu rosak lah. Jadi nak elokkan dia tu, kena dengan taubah, kena dengan kita kembali kepada keimanan, keyakinan, ketakwaan, kembali kepada taubah, menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. InsyaAllah ta'ala akan jadi baiklah anggota-anggota kita, kerana hati itu adalah raja. Kalau elok raja, eloklah rakyat jelata. Hati umpama raja, anggota kita yang lain semua adalah rakyat jelata. Inilah yang ada nyata pada hadis yang ketiga ini. Maka kepentingan hadis yang ketiga ini yang merupakan asas bagi kita, iaitu pemeliharaan diri daripada perkara yang haram dan juga syubhah, dan memastikan kita mengambil yang halal. Dan kemudiannya kita memelihara hati, sungguh-sungguhlah kita pada menjaga hati, memperbaiki hati kita, kerana seandainya dia baik, anggota kita yang lain semua akan turut jadi baik. Kerana hati ni tuan-tuan, tempat tumpuan pandangan Allah SWT satu. Kemudiannya hati ni tempat peperangan, tempat peperangan antara bisikan-bisikan kejahatan daripada syaitan dan hawa nafsu kita, berperang pula dengan bisikan-bisikan kebaikan daripada malaikat yang memberi ilham-ilham kebaikan. Namun yang membuat keputusan hati kita lah, diri kita. Betul salah kita ni bergantung pada keputusan, pilihan. Jadi pilihan itulah dipanggil al-ikhtiyar. Ikhtiar, makna apa? Ikhtiar bahasa Arab tuan-tuan, ya. Orang Melayu kalau sebut ikhtiar tu, kita pakai makna usaha. Tapi nanti dulu, ikhtiar daripada dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, makna apa? Makna pilihan. Pilihan hati kita. Kita pilih mana? Kita pilih nak buat perkara yang disuruh dan tinggal perkara yang ditegah, ataupun sebaliknya, nak tinggal perkara yang disuruh, nak buat perkara yang ditegah. Jadi di atas pilihan itulah kita dihukum bersalah, dihukum betul. Di atas dengan pilihan itulah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pilih dan kita usaha, kita kerjakan, maka nanti kemudian hari balasannya menunggu. Jadi peringatan kepada kita, saya memperingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan dikasihi sekalian, bersungguh-sungguhlah kita pada menjaga hati. Kita ikhlaskan agama kerana Allah, jaga hati kita betul-betul, supaya anggota kita semua boleh melakukan amal taat dan meninggalkan maksiat. Semoga Allah Ta'ala bagi inayah kepada diri saya, bagi taufik kepada diri saya dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, supaya kita dapat melakukan amal taat dan meninggalkan maksiat. Dan supaya amal taat kita itu Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala redha, dekat kita pada Allah Ta'ala, bahagia kita dunia akhirat. Ya. Jadi rasa saya sampai sini dulu lah kot, pada hadis yang ketiga ni. Panjang umur, insyaAllah kita sambung hadis yang keempat minggu hadapan. Lebih kurang saya harap dimaafkan. Salah silap saya tu harap diperbetulkan, jangan dibiarkan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sahibi syafa'ati wal khuluqil azim Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kepada yang mengucapkan terima kasih, sama-sama kasih. Wa iyyakum khairul jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kasih Tuan Mim Fauzi.